Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kali ini untuk meneruskan pembelajaran bab yang ketiga bagi tingkatan 3, iaitu matematik pengguna simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Tapi pada hari ini saya akan fokuskan kepada untuk awak mengenal apakah simpanan dan pelaburan. Jadi hari ini kita akan cakap-cakap saja, tak ada yang mengira-gira lagi ya. Baiklah, kita teruskan. Simpanan dan pelaburan. Sekarang awak kena faham dulu apa benda simpanan, apa benda pelaburan. Baiklah, simpanan ialah wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung atau laci. Ataupun kalau atuk nenek kita pada zaman dahulu, biasanya diorang akan simpan dalam sarung bantal, dalam bawah tilam. Itu cara mereka menyimpan wang lebihan. Jadi maksudnya itu adalah simpanan. Tapi pada masa sekarang, kebiasaannya kita akan simpan di bank. Kenapa kita akan simpan di bank? Sebab kita akan mendapat pulangan. Pulangan ni apa benda? Pulangan ni maksudnya adalah ganjaran daripada pihak bank bila kita menyimpan di bank tersebut. Baiklah, dalam bentuk apakah ganjaran tersebut? Okey, dalam bentuk kadar faedah yang telah ditetapkan oleh bank dan berdasarkan berapa tempoh simpanan yang kita telah simpan dalam bank tu. Dia adalah cara pengiraannya. Baiklah, pelaburan. Apakah pelaburan? Pelaburan ialah satu langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan. Pada masa hadapan. Baiklah, dalam bentuk apa pulangan yang awak akan dapat? Dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Pendapatan semasa tu maksudnya awak akan dapat tiap-tiap bulan lah. Lebih kurang macam tu lah, tiap-tiap tahun ke. Keuntungan modal ni maksudnya, contohlah awak beli rumah tahun ni, contoh ya, 100,000. Awak nak jual 10 tahun lagi, harganya dah meningkat kepada 300,000. Maksudnya awak mendapat keuntungan sebanyak 200,000 di situ. Itu adalah keuntungan modal. Inilah kita kata mendapatkan pulangan pada masa hadapan. Jauh lagi, mungkin 10 tahun akan datang, mungkin 5 tahun akan datang, mungkin 20 tahun akan datang. Okey, boleh? Seterusnya, simpanan ni dia ada beberapa jenis cara simpanan di bank di Malaysia. Yang pertama adalah akaun simpanan, yang kedua akaun simpanan tetap, yang ketiga adalah akaun semasa. Nanti kita akan tengok satu-satu jenis-jenis simpanan ini. Seterusnya, pelaburan pun ada 3 jenis pelaburan, iaitu yang pertama amanah saham, yang kedua saham, yang ketiga adalah hartanah. Hartanah ni yang tadilah yang saya bagi contoh, kalau kita beli rumah tadi. Rumah tu adalah salah satu jenis di bawah hartanah. Baiklah, jom kita tengok simpanan. Yang pertama iaitu akaun simpanan. Apa benda akaun simpanan ni? Akaun simpanan adalah, maksudnya kita sebagai penyimpan boleh menyimpan sebarang kejap ya. Kita boleh menyimpan sebarang amount. Maksudnya kalau awak nak simpan hari ni RM20, boleh. Kalau nak simpan bulan depan 30, boleh. Maksudnya dia tak ada nilai yang tetap. Kalau kita ada duit lebihan, okey, simpan. Itu sahaja. Itu akaun simpanan. Yang kedua, dalam akaun simpanan juga kita akan menerima kadar faedah dari bank. Inilah ganjaran yang diberikan oleh bank. Maksudnya kalau kita simpan 2 tahun, berapa ganjaran faedah yang bank akan bagi dekat kita?
Okey, kadar faedah ni akan ditentukan oleh bank berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah simpanan kita dan tempoh simpanan. Apa maksud tempoh simpanan? Mungkin kita menyimpan selama 6 bulan. Jadi, berapa yang bank boleh bagi kadar faedah untuk kita bersesuaian dengan tempoh simpanan kita. Dan seterusnya, kadar faedah ataupun ganjaran yang diberi oleh bank ni adalah lebih rendah daripada kadar faedah untuk akaun simpanan tetap. Lepas ni kita tengok akaun simpanan tetap. Maksudnya kalau awak menyimpan untuk akaun simpanan, ya awak dapat kadar faedah, tapi kadar faedah awak rendah sedikit daripada kadar faedah untuk akaun simpanan tetap. Adalah tu perbezaannya antara akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap. Baiklah, seterusnya apa lagi yang saya boleh cerita pasal akaun simpanan ni? Awak menyimpan, kadang-kadang kita ada masa kecemasan yang kita memerlukan duit kan. Jadi minta maaf ya. Jadi maksudnya dalam akaun simpanan ni anda boleh keluarkan duit simpanan awak tu ataupun saving awak bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa sahaja. Tak kisahlah awak nak keluarkan petang ni ke, pagi esok ke. Kalau kita ada emergency, perlukan duit, kita boleh keluarkan. Itu satu kelebihan akaun simpanan. Dan biasanya biasa tak awak tengok dekat bank orang beratur nak cucuk duit kan dekat mesin ATM. Itu maksudnya mereka menyimpan duit di dalam akaun simpanan. Kita boleh keluarkan melalui mesin ATM ataupun pergi ke kaunter. Okeylah, mesin ATM ni apa benda? Mesin teller automatik. Awak boleh tengok dalam buku teks awak ya. Baiklah, ini adalah akaun simpanan. Seterusnya kita tengok akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap ni adalah kita menyimpan sama juga, kita akan simpan dalam satu tempoh tertentu. Apa maksud satu tempoh tertentu? Maksudnya awak ingin menyimpan untuk 3 bulan sahaja, ataupun 9 bulan sahaja, ataupun mungkin 1 tahun. Maksudnya kita dah ditetapkan untuk satu tempoh. Simpanan saya nak 3 bulan je. Simpanan ni 9 bulan je. Simpanan ni 1 tahun je. Ini kita panggil untuk tempoh matang kita punya simpanan. Seterusnya, kadar faedah kita. Untuk yang ini, kadar faedah tinggilah sikit daripada kadar faedah akaun simpanan. Yang seterusnya, kalau akaun simpanan tadi, awak boleh keluarkan bila-bila masa. Betul? Kalau kita ada emergency. Tapi untuk akaun simpanan tetap, awak tak boleh keluarkan. Maksudnya, kalau dah berada dalam bank ni, RM200, awak tak boleh keluarkan sampai tempoh matang. Tempoh matang baru kita boleh keluarkan. Apa maksud tempoh matang? Yang ini lah. Contohlah, awak deal dengan awak telah ambil plan dekat bank. Okey, awak nak simpan RM200 dalam akaun simpanan tetap selama 3 bulan. Jadi dalam masa 3 bulan awak tak boleh keluarkan. Awak kena tunggu sampai cukup 3 bulan baru awak boleh keluarkan berserta dengan kadar faedah yang telah diberikan. Biasanya kalau kejap je kita simpan, sikitlah kadar faedahnya. Lagi lama kita simpan, lagi tinggi dia punya kadar faedah. Itu biasanya lah. Seterusnya, okey, contohlah kalau awak nak keluarkan juga urgent sangat, okey, boleh keluarkan. Kalau awak keluarkan juga awak punya duit RM200 ni, dia akan
ada orang kata efek lah, kesan juga. Contohlah awak simpan 200 ni dalam masa 3 bulan. Bulan kedua tu awak dah keluarkan. Jadi apakah kesannya? Kesannya adalah kadar faedah mungkin akan dikurangkan, ataupun kadar faedah mungkin akan dibatalkan. Tengoklah pada bank macam mana. Dia nak penalti awak sebab awak keluarkan sebelum tempoh matang. Baiklah, bila sampai tempoh matang, okey, sijil simpanan akan dikeluarkan. Pernah dengar tak sijil simpanan? Biasanya kita biasa dengar sijil simpanan ni dekat BSN. Nak tahu lebih lanjut, silalah Google, silalah cari apa benda sijil simpanan. Nanti awak akan jumpa sijil simpanan. Baiklah, seterusnya akaun semasa. Kalau untuk akaun simpanan tetap, awak akan diberikan ganjaran, betul, kadar faedah. Okey. Untuk akaun semasa, ini pun salah satu simpanan juga, tapi biasanya untuk akaun simpanan ni digunakan untuk tujuan apa? Mungkin tujuan peribadi, mungkin untuk perniagaan. Perniagaan biasanya orang bisnes dia akan buka akaun semasa. Baiklah, biasanya pembayaran kita nak bayar apa-apa, kalau syarikat kan menggunakan amount yang tinggi, biasanya pembayaran melalui cek. Pernah tengok tak dalam televisyen drama-drama? Okey, awak nak berapa ribu? Ditulis dalam cek tanda tangan. Itu maksudnya adalah akaun semasa. Akaun semasa sahaja yang boleh dikeluarkan. Maksudnya pembayaran boleh melalui cek, hanyalah akaun semasa sahaja. Akaun simpanan tak boleh, akaun simpanan tetap tak boleh. Hanya akaun semasa sahaja boleh guna cek. Jadi awak tahulah kan, kalau siapa yang guna cek tu maksudnya itu adalah akaun semasa. Tapi untuk akaun ini tidak diberi faedah. Kalau untuk yang sebelum ni, akaun simpanan tetap, bank akan bagi ganjaran ataupun kadar faedah, keuntungan untuk kita sebab kita saving. Tapi yang ini untuk akaun semasa, bank tidak akan memberi faedah, tidak dibayar faedah. Sebaliknya, bank akan apa? Mengenakan apa? Charge perkhidmatan. Ini maksudnya siapa yang menggunakan akaun semasa, dia terpaksa membayar charge perkhidmatan kepada bank. Boleh? Seterusnya, ingat ya, bukan senang-senang kita nak buka akaun semasa. Untuk buka akaun semasa, contohlah awak nak buka akaun semasa, awak ada perniagaan. Inilah sebab kita nak guna cek, nak buat pembayaran kalau gini kan. Awak nak buka akaun semasa, awak memerlukan seorang perujuk. Memerlukan seorang perujuk. Apa maksud perujuk ni? Perujuk ni adalah pemegang akaun semasa yang apa ya? Pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama, di bank yang sama. Maksudnya sekarang ni, maksudnya macam ni. Awak ada kawan yang dah ada akaun semasa dekat bank apa ya? Bank A. Awak nak buka akaun semasa kat situ. Jadi awak memerlukan kawan awak tu sebagai perujuk. Kenapa? Sebab dia dah ada akaun di situ. Jadi kalau awak saja nak kat bank, awak pergi kaunter, saya nak buka akaun semasa, tak boleh. Bank tak akan benarkan. Bank akan cakap awak perlukan seorang perujuk. Jadi awak kena carilah kawan yang memang dah ada, sedia ada akaun semasa.
Boleh? Seterusnya, kelebihan untuk akaun semasa ni ialah kemudahan overdraft. Baiklah, apa benda overdraft ni? Overdraft ni maksudnya ialah awak boleh membuat pengeluaran wang lah biasanya kan. Pengeluaran wang melebihi baki simpanan di dalam akaun semasa. Maksudnya macam ini. Contohlah, dalam akaun semasa awak ada RM5,000 tapi awak memerlukan RM5,500 untuk membuat sesuatu pembayaran. Boleh. Ini kita panggil dia sebagai overdraft. Ini satu kelebihan untuk akaun semasa. Tetapi bila awak menggunakan kemudahan overdraft ni, maksudnya awak mengeluarkan wang melebihi duit awak sendiri yang sepatutnya ada dalam akaun semasa tersebut, bank akan mengenakan charge tertentu. Inilah kesan dia pula. Bank akan mengenakan charge faedah. Maksudnya yang ini pula awak kena bayar balik kadar faedah kepada bank. Sebabnya sekarang ni awak meminjam duit bank. Okey, boleh? Faham? Okey. Jadi ini adalah 3 jenis simpanan yang perlu awak tahu, iaitu akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Seterusnya, kita nak tengok pelaburan. Pelaburan ada 3 jenis tadi kan? Kita tengok yang pertama, saham. Apa benda saham ni? Saham ni maksudnya syarikat. Ada satu syarikat ataupun syarikat mana-manalah. Okey, syarikat besar lah biasanya. Syarikat besar ni dia akan terbitkan saham. Dia akan terbitkan saham kepada orang biasa. Kenapa? Untuk mengumpul modal. Itu sebab dia terbitkan saham, sebab untuk mengumpul modal. Jadi, sesiapa yang beli saham syarikat tersebut, secara automatik dia akan menjadi pemilik syarikat tersebut. Tapi berdasarkan syarat-syarat tertentulah. Tak bolehlah syarat-syarat tertentu. Tak boleh tiba-tiba awak nak claim, saya dah beli 2 unit saham contoh syarikat apa-apalah, TNB pun dia ada saham dia juga. Okey, contohlah TNB, saya beli 2 unit saham TNB, jadi TNB tu saya punya. Betul, awak ada awak merupakan salah seorang pemilik sebab awak menyuntik modal, tapi awak bukan pemilik utama. Awak hanyalah sebahagian. Jadi bila kita suntik modal membeli saham-saham syarikat tersebut, jadi bila ada pelaburan di saham nanti, kalau ada keuntungan, awak akan mendapat faedahnya. Itu maksudnya. Baiklah, macam mana awak akan terima pulangan? Pulangannya macam tadilah, kalau kita dah saham ni, awak akan menerima pulangan berbentuk dalam bentuk apa? Dividen ataupun keuntungan modal. Biasanya ini adalah high risk ya, risiko tinggi saham. Kadang-kadang saham boleh naik, kadang-kadang saham boleh jatuh merudum. Jadi ini orang yang berani je lah yang biasanya. Keuntungan modal macam tadilah, contohlah awak beli saham dengan RM1 seunit, dan bila saham tu naik dengan harga RM2.20 seunit, okey, masa tu awak boleh jual melebihi. Tapi biasanya orang yang main saham ni tak main 2-3 unit, biasanya beribu unit. Baiklah, itu adalah saham. Seterusnya adalah amanah saham. Amanah saham ni macam mana? Amanah saham ni dikendalikan
oleh syarikat apa ni? Syarikat Unit Amanah. Syarikat Unit Amanah. Bila masa kita nak gunakan syarikat Unit Amanah, biasanya untuk mereka-mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang apa? Pembelian saham. Ada setengah orang dia nak main saham tapi dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu, dia nak melabur. Dia tak tahu, jadi dia akan pergi kepada syarikat Unit Amanah. Kalau yang ini, yang saham ni, dia dah ada knowledge. Dia tak nak guna syarikat syarikat Unit Amanah. Dia nak deal sendiri, sebab bila deal sendiri dia akan terus dapat kalau keuntungan untuk dia seorang saja. Tapi bila tak tahu, bila dia menggunakan syarikat Unit Amanah, maksudnya adalah bayaran tertentu yang kita macam upah lah kepada syarikat Unit Amanah. Kita bukan dapat 100% keuntungan. Ini dia tak mengambil risiko. Ini risiko sederhana. Baiklah, maksudnya dia tak ada pengetahuan, jadi dia menggunakan syarikat Unit Amanah untuk membuat pembelian saham. Jadi syarikat Unit Amanah ni, dia akan mengumpul wang daripada para pelabur. Pelabur-pelabur ni akan pergi ke pelabur-pelabur ni akan pergi ke syarikat Unit Amanah. Jadi syarikat Unit Amanah akan mengumpul modal. Bila dia dah mengumpul modal ataupun bukan modal, wang, mengumpul wang, dia akan cari syarikat-syarikat yang berpotensi. Syarikat-syarikat yang berpotensi. Apa maksud berpotensi? Yang jenis yang dia dah tahu syarikat mana saham tu dah stabil, akan naik. Bila kita sendiri, macam saham ni, awak kena belajar sendiri. Awak kena tahu syarikat mana yang mempunyai saham, maksudnya dia punya stability dia tu stabil tak. Kalau macam Unit Amanah Saham ni, syarikat Unit Amanah ni, dia memang dah buat research. Dia tahu syarikat mana yang akan, saham dia akan naik, syarikat mana yang berpotensi untuk jatuh merudum. Dia tahu. Okey, kenapa dia dah buat research? Sebab nanti dia akan bagi pulangan kepada pelabur-pelabur tersebut. Boleh faham? Ini adalah amanah saham. Seterusnya, yang terakhir untuk pelaburan, iaitu adalah hartanah. Baiklah, apa benda hartanah ni? Hartanah ni adalah satu jenis pelaburan aset tidak alih. Aset tidak alih. Baiklah, apa benda aset tidak alih ni? Cuba, aset tidak alih ni macam rumah, apa lagi? Rumah, kedai, tanah dan sebagainya. Maksudnya dia tak beralih lah dekat situ je. Itu adalah aset tidak alih. Biasanya pelabur dia akan mengambil kira pelbagai aspek sebelum melabur. Sebab ini perlu menggunakan nilai wang yang tinggi. Macam kita tahu rumah berapa? Beratus ribu sekarang. Susah dah kita nak jumpa rumah yang bawah daripada RM200,000. Kalau kedai tu pun mahal, beratus ribu. Tanah, tengoklah lokasinya macam mana. Ada yang masih bawah RM50,000, ada yang masih bawah RM100,000. Kita tengok dia punya tu. Baiklah, pelabur dia akan mengambil kira pelbagai aspek sebelum melabur. Aspek apa? Aspek yang pertama, keadaan ekonomi. Baiklah, apa maksud keadaan ekonomi? Maksudnya macam sekarang lah, masa COVID-19, banyak
ataupun ramai orang yang kehilangan pekerjaan. So sekarang keadaan ekonomi kita tak berapa nak elok. Jadi mungkin kita tak dapat nak melabur. Tapi bagi sesetengah orang yang tidak terkena kesan, maksudnya walaupun dalam tempoh PKP dia masih ada pendapatan, dan orang kaya lah senang cerita kan. Bila masa COVID-19 macam ni, dia lagi nampak peluang untuk dijana pendapatan pada masa hadapan. Mungkin kalau orang yang tengah terdesak sekarang dah kehilangan pekerjaan, memerlukan duit, kerja dah tak ada ni, ada satu bidang tanah, ini je maksudnya yang boleh menampung kehidupan, jadi nak tak nak dia kena jual. Contohlah harga tanah tersebut adalah 50,000, sebab terpaksa sangat, dia dijual dengan harga 40,000. Jadi orang kaya ni bila dia nampak ini maksudnya kurang daripada harga semasa, dia akan grab benda ni. Itu maksudnya keadaan ekonomi sekarang. Memang betul keadaan ekonomi di dunia sekarang ni agak teruk, ramai yang kehilangan pekerjaan. Yang seterusnya, aspek yang kedua adalah keupayaan menjana pendapatan. Apa maksud menjana pendapatan? Sesetengah orang dia beli rumah. Betul, kita beli rumah untuk kita duduk. Ada setengah orang dia beli rumah, contohnya rumah untuk disewakan. Untuk disewakan. Maksudnya tiap bulan dia dapatlah 400, 500, tengok kepada lokasi rumah tersebut. Sama juga dengan kedai. Dia beli satu lot kedai tu dan kemudian dia sewakan. Biasa kedai ni mahal, beribu sebulan biasanya. Itu maksudnya keupayaan menjana pendapatan. Seterusnya adalah lokasi. Sebelum kita invest melabur kepada bidang hartanah, kebiasaannya kita akan tengok lokasi. Kalau lokasi tu terceruk di dalam kampung, biasanya bukan tak bernilai murah sikit lah. Macam tu. Kalaulah lokasi yang kita beli tu betul-betul di tepi jalan utama, mahal lah. Maksudnya tengok kepada lokasi, berapa wang yang awak ada untuk awak melabur. Biasanya 3 benda ni pelabur akan tengok dulu untuk melabur dalam bidang hartanah. Baiklah, apa pulangan untuk mereka yang melabur dalam bidang hartanah ni? Biasanya mereka akan mendapat pulangan dalam bentuk sewa. Macam tadilah, kita beli, lepas tu kita sewakan. Seterusnya adalah keuntungan modal. Keuntungan modal macam mana? Keuntungan modal ni maksudnya macam tadilah saya bagi kawak, kita beli rumah ni 100,000 pada tahun ni. 10 tahun akan datang mungkin harganya akan jadi 200 hingga 300,000. Jadi kita dah dapat keuntungan di situ. Itu dinamakan keuntungan modal. Jadi saya rasa setakat ini sahaja dahulu untuk kali ini. Untuk bab 3 ni memang banyak yang awak perlu faham teori-teori tentang matematik pengguna. Awak kena faham sebab ini akan berlanjutan. Tingkatan 4 akan ada sambungan matematik pengguna, tingkatan 5 akan ada sambungan matematik pengguna. Jadi kalau awak tak faham betul-betul tajuk ni, saya risau awak tak boleh bawa untuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Tak apa, kali ni awak dengar je saya berceloteh. Untuk sesi lain kali kita akan masuk pengiraan. Jadi sekarang itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.